Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa untuk kita menyambung kuliah kita secara online. Jadi yang pertama kali saya mohon maaf lah terlambat sebab kecoh itu hari Zoom kena hack lah, akaun kena hack macam-macam, saya pun uninstall. Pagi ni nak buka-buka lupa dah uninstall, kena install balik lambat pula tu. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ada kan di apa? Diberi dia punya teks tu. Dalam inilah dalam grup ni. Tajuk kita hari ini tajuk yang ke-62, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Hadis yang ke-96. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi wa man tabi'ani fa innahu minni. Al-ayah. Wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa'a yadayhi faqala Allahumma ummati ummati wa baka. Faqala azza wa jalla ya Jibril izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Fasalhu ma yubkika. Fatahu Jibril alaihi salam fasalahu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu faqala Allah ya Jibril izhab ila Muhammadin faqul innaka sanurdika fi ummatik wa la tasu'uka. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasaja Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala tentang doa Nabi Ibrahim AS. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Barang siapa yang mengikut tuntunanku, maka dia termasuk golonganku. Barang siapa yang membangkang kepadaku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa yang diucapkan oleh Nabi Isa AS ialah, jika engkau menyeksa mereka, sebenarnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Baginda menangis. Maka Allah SWT telah berfirman, wahai Jibril, pergilah ke Muhammad, sedangkan Tuhanmu Maha mengetahui, dia lebih mengetahui. Tanyakanlah kepadanya apa yang membuat dia menangis. Maka Jibril alaihissalam menghampirinya seraya bertanya. Kemudian Jibril diberitahu oleh Nabi SAW tentang apa yang telah diucapkannya. Sedang Allah Maha mengetahui. Lalu Allah berfirman, hai Jibril, pergilah ke Muhammad dan katakan sesungguhnya kami memberimu kemudahan untuk umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Al-Hadis. Di sini hadis mengenai betapa risaunya Nabi SAW terhadap umatnya dan betapa kasihnya Nabi terhadap umatnya lah, kita lah. Jadi Nabi pada satu malam Nabi
hadis dia pendek, ini yang didatangkan yang pendek ni. Dia ada hadis yang panjang lagi. Nabi sampai menangis tengah malam tu sampai air mata Nabi menitik ke lantai tu, bunyi tap tap tap. Siti Aisyah sampai dengar dia punya titisan air mata Nabi basah kat janggut dia, lepas tu menitik ke lantai, ke tanah dalam bilik Nabi lah. Jadi Nabi ulang banyak-banyak kali tu. Jadi Nabi dalam doa tu Nabi kata Nabi Isa dia mengadu kepada Allah Taala untuk umat dia kan. Di sini dia kata Nabi Ibrahim dululah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Nabi SAW membaca beberapa ayat Quran yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim punya permohonan kepada Allah tentang umat dia. Jadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, kedua-duanya memohon supaya Allah Ta'ala mengampuni umat dia kalau Allah Ta'ala kehendaki, dan sekiranya Allah ingin mengazab mereka, iaitu itu hak Allah Ta'ala lah, sebab itu kan hamba dia. Tetapi Nabi Muhammad SAW tak kata macam tu. Nabi Muhammad SAW dia tak kata maknanya ya Allah kalau kau nak ampunlah umatku, kalau kau nak ampun, dan kalau kau nak seksa mereka, seksalah mereka. Tak ada. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata ya Allah umatku. Jadi ulama menafsirkan bahawa seolah-olah Nabi mengatakan bahawa ya Allah ampunkanlah umatku sekiranya kau ingin ampunkan, dan kalau kau tak nak ampunkan mereka pun ampunkan juga. Jangan azab mereka. Jadi Nabi punya permintaan lain. Nabi punya permintaan lain daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nabi seolah-olah mengatakan bahawa ya Allah aku tak minta seperti Nabi Ibrahim AS supaya kalau engkau ingin azab umatku, azablah, itu hak engkau kan, hamba engkau. Begitu juga sebenarnya Nabi Isa minta. Maknanya kalau nak ampunkan mereka, ampun. Kalau nak azab, azab. Tak, aku minta kepada engkau, ya Allah, kalau engkau nak ampunkan mereka, ampun. Kalau engkau tak nak ampunkan pun, ampunkan juga mereka. Jangan azab mereka. Itu Nabi punya permintaan. Jadi peristiwa itu diberitahu secara nak tunjukkan seolah-olah Allah tu sangat prihatin kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah hantar Jibril tu pergi tanya, wahai Jibril, kau pergi tanya Muhammad kenapa dia menangis. Kenapa dia menangis tu? Sedangkan Allah Maha mengetahui kan, Allah bukan tak tahu. Tapi nak memuliakan Nabi tu, nak menunjukkan darjat Nabi tu, Allah utuskan Jibril. Saya tanya lagi, Jibril datang kepada Nabi, wahai Muhammad, Allah SWT tanya kenapa menangis terisak-isak ni. Jadi Nabi cerita je, dia Nabi punya risau terhadap umatku. Maka Jibril menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beritahu dekat Jibril, kau pergi beritahu dekat Muhammad bahawa kami akan membuatkan engkau redha terhadap umatku. Kami tak akan mengecewakan engkau, kami tak akan menyusahkan umat kau. Di sini ulama-ulama bila baca surah Wad-Duha, para ulama yang faham, sahabatlah daripada sahabat, tabi'in, ulama-ulama bila mereka baca surah Wad-Duha tu mereka sangat-sangat gembira. Bila sampai kepada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak nanti Tuhan engkau wahai Muhammad akan memberikan kepada engkau apa yang kau redha. Jadi di sini Nabi ada minta tu kan. Nabi ada minta, kemudian Allah kata inna sanurdika fi ummatik. Allah Ta'ala beritahu kepada Jibril bahawa wahai Jibril beritahu kepada Muhammad bahawa aku akan redha, aku akan buat engkau redha terhadap umat engkau. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarda Muhammad wa wahidun min ummatihi fil finnar. Ibnu Abbas kata Nabi SAW tidak akan redha selagi ada seorang pun umat dia dalam neraka. Jadi bila baca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda tu, semua yang baca tu gembira sangat. Sebab tu surah Wad-Duha ni famous. Surah Wad-Duha famous sebab faham tu dia punya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda tu. Sebab Ibnu Abbas kata Nabi tak akan redha. La yarda Muhammad wa wahidun min ummati finnar. Nabi Muhammad takkan redha selagi ada seorang umat di dalam neraka.
Jadi nanti maksudnya wala saufa yu'tika, kelak Allah akan memberi kepada Nabi rabbuka fatarda, sehingga engkau redha. Jadi di akhirat nanti Nabi akan keluar masuk daripada syurga. Nabi akan keluar masuk syurga, tengok umat dia tak cukup, Nabi keluar lagi di syurga, pergi tengok yang minta kepada Allah, ya Allah ummati ummati, Nabi akan sambung minta doa tu sampai kiamat nanti. Kemudian Allah kata, wahai Muhammad, pergilah kau masuk dalam neraka tu, ambillah sebanyak mana umat yang kau nak keluarkan daripada neraka, syafaatilah mereka. Nabi akan keluarkan, hadis sebelum ni pun ada sebutkan, Nabi ambil dobair, sekumpulan Nabi akan keluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Kemudian Nabi tengok lagi, tak cukup lagi. Nabi rasa tak, dulu Allah janji dekat dunia nak umat dia 2/3 syurga umat dia. Nabi keluar lagi, minta lagi, ya Allah ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Allah kata, pergi wahai Muhammad, ambillah banyak yang kau suka. Sampai 4 kali. Dalam hadis cerita sampai 4 kali. Kali yang kelima Nabi keluar lagi. Allah kata, wahai Muhammad, cukup. Aku sendiri akan keluarkan. Allah kata, aku ni arhamar rahimin, aku sendiri akan keluarkan, kau tak payah susah payah, kau duduk dalam syurga, aku akan keluarkan semua umat kau daripada neraka, aku akan masuk dalam syurga semua. Itu maksud hadis. Jadi sebab itulah ya, umat Nabi Muhammad ni naik lemak. Bila hadis ni, setengah ulama mengatakan hadis ini tak boleh disampaikan kepada umat Nabi, nanti dia naik lemak. Jadi dia sebab dia tahu umat Nabi Muhammad tak akan kekal dalam neraka. Pasti akan dikeluarkan daripada neraka. Nabi akan berusaha bersungguh-sungguh supaya semua umat dia. Dan lagi satu, maksud ummati ni menurut ulama adalah umat Islam. Maknanya orang yang memeluk agama Islam, beriman dengan Allah Rasul dan mati dalam keadaan beriman lah. Mati dalam keadaan beriman, zahir dan batin lah. Ataupun batin lah yang penting kan. Kita dalam Asy'ariyah mengatakan bahawa iman itu fil qalbi. Jadi kalau orang tu dia beriman dalam hati, walaupun zahir dia nampak macam tak beriman, tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, maka semuanya itu dianggap umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti akan keluar daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Hadis sebelum ni kan kita dah bahas, yang akan terakhir sekali keluar daripada neraka, iman sebesar zarrah, ma'amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun, itu pun akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah perintahkan malaikat lah, akan keluarkan dalam keadaan hitam, legam, rentung, hangus, terbakar. Dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, dimandikan, tumbuh dia punya jasad dengan jasad yang baru, seperti permata lu'lu' yang menghiasi tengkuk-tengkuk cincin. Kemudian akan diberi syurga 10 kali dunia. Syurga 10 kali dunia, sampai dia kata, aku dapat nikmat Allah yang mana tak pernah diberi kepada sesiapa pun. Padahal dia dapat yang paling last sekali punya syurga. Dia kata nikmat yang Allah bagi kat aku ni, seorang pun tak pernah dapat. Jadi itu kelebihan umat Nabi SAW. Sayyidina Umar lah antara orang yang tak suka hadis-hadis macam ni disebarkan kepada umat Nabi, kerana dia kata apa, nanti semuanya tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak apa, nanti di akhirat kita pasti akan selamat. Cuma ulama kata apabila kita tak jaga amalan kita, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, kita buat maksiat, dikhawatiri iman akan terhakis sedikit demi sedikit, takut-takut ketika mati nanti, mati dalam keadaan tak beriman, mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah. Jadi walaupun itulah berita gembira lah untuk umat Nabi Muhammad SAW, pasti akan dikeluarkan daripada neraka lah. Yang mana masuk neraka, cuma azab neraka itu tahan tak tahan, ambil lighter, ambil api, cuba bakar, tengok jari dalam seminit jadilah. Api dunia tu cuba bakar tengok. Sebab tidak ada kesakitan yang lebih sakit melainkan dibakar. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi SAW melarang kita supaya jangan membakar manusia dan jangan membakar binatang hidup-hidup. Kerana membakar ini adalah yang paling sakit. Selepas lemas. Kalau mati lemas tu bawah. Nombor 2, kata sebagian pendapat lah. Paling sakit tu ialah kena terbakar. Jadi sebab tu Allah melarang kita, semut pun tak boleh bakar. Kita jangan bakar binatang. Mana kita guna cara lain lah, pakai reset ke, shell talk ke apa ke.
Tapi jangan bakar. Nabi melarang, ada hadis dalam kitab-kitab yang lain, Nabi melarang kita membakar benda hidup. Kerana membakar itu hak Allah Ta'ala. Jadi bakar tu paling sakit. Jadi walaupun kita ni umat Nabi, Nabi dah apa? Nabi dah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sanurdika fi ummatik. Allah Ta'ala akan reda, akan membuatkan Nabi reda tentang umat dia, dan Ibnu Abbas kata Nabi takkan reda kalau selagi ada seorang daripada umat dia pun masih berada dalam neraka, semuanya akan dikeluarkan lah. Jadi Sayyidina Umar dia tak suka ada hadis macam ni disebarkan. Nanti apa, yang penting selamat. Neraka sekejap pun sekejap je lah. Taklah sekejap, beribu tahun jugalah sementara nak tunggu kan. Jadi sebaik-baiknya kita jangan singgah di neraka langsung lah. Jadi maknanya ini permintaan Nabi untuk umat-umat dia yang berdosa, apa lagi permohonan Nabi untuk umat-umat yang taat, yang rajin buat ibadat, tak tahulah macam mana kelebihan yang akan diberikan nanti. Kalau yang berdosa pun macam ni dia punya keadaannya akan diselamatkan, apatah lagi orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kemudahan lah untuk kita jangan singgah langsung ke neraka lah. Jadi itu hadis berkaitan dengan kelebihan umat Nabi SAW. Dan doa ni kan dah bahas sebelum ni, setiap Nabi ada doa dia khusus. Semua Nabi dah guna dia punya doa dia ketika di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, dia simpan doa dia untuk di akhirat, untuk selamatkan umat dia. Selamatkan kita lah. Hadis seterusnya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Tufail ibn Amr ad-Dawsi atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal laka fi hisnin hasinin wa man'atin. Qala hisnun kana li Dawsin fil jahiliyah fa aba zalika an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam lillazi zakhara Allah lil ansar falamma hajara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah hajara ilahi Tufail ibn Amr. وهاجر معه رجل من قومه فاجتاوا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يده حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة وراءه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala bahawa At-Tufail bin Amr ad-Dawsi telah datang kepada Nabi SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mempunyai senjata yang kuat seperti yang dimiliki Daus pada masa jahiliah? Maka Nabi SAW tidak menjawab demi senjata yang disiapkan oleh Allah untuk kaum Ansar. Tatkala Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Tufail bin Amr turut pula berhijrah disertai seorang lelaki dari kaumnya. Tiba-tiba mereka tidak selesa kerana iklim atau wabak penyakit yang ada di Madinah. Kemudian lelaki tersebut sakit dan bertahan sehingga dia mengambil anak panahnya lalu memotong jari-jarinya dengan anak panah itu sehingga kedua tangannya luka lalu dia meninggal. Kemudian Tufail bin Amr melihat lelaki tersebut dalam mimpinya dengan keadaan baik namun dia menutupi kedua tangannya. Lalu At-Tufail bin Amr bertanya kepadanya, apa yang dilakukan Tuhan kepadamu? Lelaki itu menjawab, Tuhan telah mengampuniku kerana aku turut berhijrah bersama Nabi-Nya. At-Tufail bin Amr bertanya lagi, mengapa kamu menutupi kedua tanganmu? Dia menjawab, dikatakan kepadaku, kami, yakni Allah telah menyembuhkan luka yang telah kamu lakukan sendiri. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah ampunilah dosa anak muda itu dengan dua tangannya. Ini kisah seorang sahabat Nabi, Tufail ad-Dawsi. Dia berhijrah. Berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW dengan salah seorang daripada kaum ni lah. Rajulun, dia tak sebut nama sini. Jadi,
Apabila sampai di Madinah, pemuda yang ikut Tufail bin Amru Ad-Dausi itu, dia iklim di Madinah, cuaca di mana tak sesuai. Tak sesuai dengan dia, jadi dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit. Jadi bila dia jatuh sakit, dia bertahan, akhirnya dia tak dapat bertahan, dia bunuh diri dia dengan dia potong dia punya apa dia panggil tu, nerve nadi . Dia potong nadi kat tangan dia dengan anak panah, hujung anak panah yang tajam tu dia potong, bunuh diri lah. Dia bunuh diri. Kemudian bila dia mati, kawan dia ni, Tufail bin Amru Ad-Dausi ni mimpi. Dalam mimpi ni dia jumpa pemuda yang mati bunuh diri tu. Lepas tu dia tanya dekat siapa ni, pemuda tu, apa yang telah Allah Ta'ala perlakukan terhadap dia. Dia kata Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia sebab dia ikut berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Jadi ketika zaman Nabi tu, hijrah ini mengampunkan seluruh dosa. Mengampunkan seluruh dosa. Jadi cuma dalam keadaan tu dia menyembunyikan tangan dia. Dia menyembunyikan tangan dia. Maka Tufail dalam mimpi tu, Tufail tanya, apasal tangan kau cover-cover tu? Kau sembunyi-sembunyi kan? Dia kata ini hasil perbuatan dia kerana di dunia dulu dia potong dia punya nadi kan. Nah, itu kesilapan dia yang dia buat ketika di dunia tu sebab dia bunuh diri. Maka Tufail bila dengar bangun daripada mimpi tu, dia pun pergi berjumpa Nabi SAW, cerita mimpi dia. Kemudian Nabi doakan kepada Allah supaya Allah Taala ampunkan pemuda tersebut, akhirnya tangan dia pun sembuh. Ini maknanya ada beberapa pengajaran daripada hadis ini. Jadi kalaulah wabak coronavirus COVID-19 ni menyusahkan kita ataupun ada di kalangan yang terkena wabak, jangan putus asa lah, jangan bunuh diri lah. Dan juga di sini hijrah itulah, tapi di sini kan hijrah di sini ketika itu wajib dan diampunkan seluruh dosa. Tetapi setelah penaklukan kota Mekah, Nabi kata tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yang ada hanyalah jihad fi sabilillah. Cuma ada beberapa hukum hijrah yang wajib, iaitu seseorang yang tinggal di sesebuah negara kafir. Orang yang dia duduk bermustautin misalnya atau bermukim di negara kafir dan sekiranya persekitaran dia itu mengancam keimanan dia, dia tak dapat nak menzahirkan keimanan dia, keislaman dia, maka wajib dia berhijrah, meninggalkan negara kafir tersebut, berpindah kepada negara Islam. Walaupun dia seorang wanita yang tidak ada mahram yang menemani dia untuk berhijrah, berpindah daripada negara tersebut, hukum dia wajib berpindah sekiranya keimanan dan keislaman dia terancam. Itu wajib hijrah. Kemudian tentang membunuh diri. Jadi membunuh diri ini sebahagian hadis mengatakan bahawa bahkan ayat Al-Quran, saya tak ingat ayat dia, mengatakan bahawa barang siapa yang membunuh dirinya dia akan kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Jadi para ulama mengatakan maksud khalidina fiha di situ kekal bukanlah kekal selama-lamanya, tapi bermaksud bahawa dia akan masuk neraka dalam satu tempoh yang panjang lah, kalau sekiranya tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi membunuh diri itu tak sampai syirik, tak sampai murtad lah. Kecuali kalaulah dia menganggap membunuh diri itu halal. Kalau dia menganggap membunuh diri itu halal, maka itu boleh menyebabkan dia kafir dan kekal dalam neraka. Jadi memang ada khilaf besar di sini sebab ayat Al-Quran sebut tu. Saya tak ingat ayat dia, nanti saya cari balik. Dalam itu Allah Ta'ala barang siapa membunuh dirinya, maka dia akan kekal dalam neraka. Jadi kata ulama, kalau kita nak ambil zahir ayat ini, bermaksud dia membunuh diri itu kerana dia menganggap membunuh itu halal. Sebab perkara yang paling terakhir sekali manusia itu akan lakukan ialah membunuh diri sendiri. Sebab apa? Manusia itu boleh lagi membunuh orang lain. Tapi nak membunuh diri dia sendiri ini susah. Pasal apa? Manusia ini takut mati.
Manusia ni kebanyakannya takut mati. Jadi kalau sekadar membunuh orang lain tu, ada juga orang yang sanggup bunuh orang lain, tapi nak bunuh diri sendiri ni memang satu benda yang berat. Manusia pun tak berani nak bunuh diri pasal manusia takut mati. Jadi apabila dia membunuh diri dia, jadi seolah-olah dia menganggap membunuh diri itu halal, membunuh diri itu boleh. Itu kata ulama yang mengambil zahir ayat lah. Tetapi ulama kita mengatakan bahawa memanglah kalau memang dia menganggap membunuh diri itu halal, sedangkan kan hukum membunuh diri itu kan haram. Jadi kalau dia menganggap membunuh diri itu halal, maka dia boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir, murtad, maka mati kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia membunuh diri itu, dia tidak menganggap membunuh diri itu halal ataupun dia tidak tahu hukum membunuh diri itu adalah haram, maka di sini dia tidak akan kekal dalam neraka. Cuma yang dimaksudkan khalidina fiha itu dalam tempoh masa yang lama. Jadi itu yang berkaitan dengan hadis di dalam syarah Imam Nawawi memberi beberapa pandangan ulama terhadap hadis inilah tentang membunuh diri. Jadi membunuh diri ini sebab membunuh ini dosa yang terbesar selepas syirik. Selepas syirik, dosa membunuh itu paling besar sekali. Walaupun membunuh diri sendirilah. Jadi membunuh itu dosa yang paling besar selepas syirik. Jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain tanpa dilihat kepada aspek yang lain lah. Sebab dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan dosa-dosa besar sebelum ni kan kita dah bahas. Jadi ada hadis Nabi kata dosa yang paling besar sekali ialah sumpah palsu. Dosa yang paling besar sekali ada yang mengatakan bahawa berzina dengan tetangga jiran, macam-macam lah sebenarnya. Yang menjadi dosa itu dianggap paling besar itu dilihat kepada impak daripada dosa tersebut. Tapi kalau dilihat hanya kepada dosa itu saja, yang paling besar tu membunuh lah, termasuk membunuh diri. Kalau dilihat dari segi impak dia, contohnya sumpah palsu tu boleh menyebabkan orang itu dihukum bunuh kerana dia melakukan sumpah palsu, akhirnya hakim mendengar sumpahan dia, akhirnya orang lain disebabkan dia bersumpah dijatuhkan hukum mati, akhirnya orang tu bila tak puas hati dihukum mati, keluarga dia balas dendam, bunuh balik orang ni keluarga tak puas hati, bunuh lagi orang ni, akhirnya satu kampung berbunuh-bunuh. Itu kan impak, kesan daripada satu perbuatan sumpah palsu itu. Jadi itu dianggap paling besar sebab impak dia lebih besar. Tapi kalau dilihat daripada individu dosa itu sendiri, dosa yang paling besar selepas syirik ialah membunuh diri, membunuh termasuklah membunuh diri. Wallahu alam. Hadis seterusnya. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan kepada para kerabat dekatmu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma unzilat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa wa qala ya bani Ka'b bin Lu'ail anqizu anfusakum minan nar, ya bani Murrah bin Ka'b anqizu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Syamsin anqizu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Manaf anqizu anfusakum minan nar, ya bani Hashim anqizu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib anqizu anfusakum minan nar, wa ya Fatimah anqizi nafsak minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata ketika ayat ini diturunkan dan berilah peringatan kepada para kerabat dekatmu, Rasulullah SAW menyeru suku Quraisy untuk berkumpul, lalu mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berbicara kepada kalangan umum dan bertemu dan tertentu. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Abdi Syam, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian daripada neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah dirimu daripada neraka. Hai Bani Muttalib, Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka, kerana sesungguhnya aku tidak mempunyai daya sedikit pun untuk menolak ketentuan Allah kepada kalian
Aku akan tetapi kalian mempunyai hubungan kerabat yang mesti aku sambung. Jadi sambungan daripada apa ni hadis yang lepas dalam bab ni, maknanya Nabi ketika Nabi SAW dilantik menjadi rasul, maka dia punya apa perintah untuk berdakwah itu berperingkat. Yang pertama, Nabi sendirilah. Nabi sendiri apabila dipanggil ke Gua Hira itu mendapat apa ni wahyu Iqra bismirabbikallazi khalaq, 5 ayat pertama oleh Jibril tu, maka Nabi di situ kata kata para ulama itulah wahyu yang pertama, dan di situlah Nabi diislamkan, maksudnya disampaikan beritalah tentang keislaman, dan Nabi sendiri memeluk Islam dan dilantik menjadi nabi. Kemudian turun turun ayat yang mana ayat yang kedua lah, setelah beberapa bulan, ada pendapat kata beberapa tahun. Wahyu yang kedua tu ada ikhtilaf. Ya ayyuhal muddatsir ataupun ya ayyuhal muzammil, ada dua surah diturunkan untuk supaya Nabi beri peringatan. Jadi Nabi ketika Nabi Islam tu, orang yang pertama yang Islam tu kan dia punya isteri dia lah, Siti Khadijah. Kemudian di kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali, di kalangan orang dewasa sahabat dia baik dia Abu Bakar Siddiq, dan di kalangan hamba Bilal. Kemudian bila Allah Ta'ala perintahkan untuk luaskan lagi dakwah dia, barulah Nabi panggil kaum-kaum kerabat dia dekat lah, yang tadilah anzir ashiratal aqrabin tu. Maka Nabi panggil lah semua tu kerabat-kerabat dekat tu, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf dan sebagainya. Nabi dakwah. Kemudian barulah nanti setelah itu ada satu lagi ayat yang Nabi turun, yang turun kepada Nabi supaya berdakwah di luar kota Mekah. Dakwah secara umum lah. Sebab Nabi ni kan adalah Nabi bagi seluruh manusia satu dunia sampai ke hari kiamat. Jadi kalau dari sudut itu, maknanya kita kalau nak berdakwah kan, maka kita kena utamakan yang lebih dekat sebenarnya. Kita utamakan yang lebih dekat. Nah, ni ada isu lah di sini kan, jemaah tabligh. Jemaah tabligh kan famous juga coronavirus ni, COVID-19. Jadi ada orang mempertikaikan kan, maknanya kadang-kadang jemaah tabligh ni pergi jauh-jauh tapi anak bini ataupun orang kampung sendiri pun dia tak selesai lagi. Jadi sebenarnya hanya orang yang pernah ikut betul-betul dia faham lah. Sebab apa? Jangan judge. Kadang-kadang kita tak boleh judge amalan berdakwah ni ataupun usaha dan amalan berdakwah ini dengan melihat kepada orang dia. Sebab orang dia tak betul. Kan? You cannot judge Islam by a man. You must judge man by Islam, kan orang kata kan. Jadi begitu juga usaha dakwah tabligh ni pun kita tak boleh judge dengan tengok orang dia. Sebab orang tabligh ni macam-macam jenis, daripada doktor, profesor, milioner sampailah kepada penagih dadah, penganggur dan sebagainya. Jadi kita tak boleh judge tabligh itu dengan tengok orang ni. Sebenarnya apa yang saya fahamlah tentang tabligh ni, memang asalnya dia kena dakwah diri dia sendiri, dia kena islah diri dia sendiri, kemudian ahli keluarga dia, kemudian penduduk kampung jiran-jiran dia lah, jiran-jiran dia, penduduk kampung dia, lepas tu kampung sebelah dan kampung sebelah ni, sebelah sana, dan seterusnya lah. Cuma bila dia pergi keluar 3 hari, sebenarnya itu macam kursus. Pergi kursus. Biasanya kan memang company-company kan dia akan hantar pergi kursus, campaigner diri, duduk sana 3 hari atau seminggu kan. Kalau ada orang nak naik pangkat ke apa, dia akan kena pergi kursus dulu supaya dia boleh balik nanti dia boleh laksanakan dia punya tanggungjawab dia. Jadi sebenarnya yang keluar-keluar tu pergi kursus saja, pergi kursus. Yang sebenarnya asalnya usaha tu dia kena usahakan diri dia dulu, kemudian keluarga dia, jiran-jiran dia dan penduduk kampung dia, supaya semuanya itu dapat mentaati perintah Allah Ta'ala. Yang mana lelaki dapat menunaikan sembahyang 5 waktu berjemaah di masjid, zaman bukan PKP ni lah. Kemudian para wanita dapat tutup aurat, dapat taat kepada anak-anak, dapat taat ibu bapa. Itu sebenarnya tujuan.
Tetapi ada orang tentulah dia ikut tabligh tapi dia tak berapa faham tentang maksud dan tujuan sebenar. Dia suka keluar je. Bila dia keluar dia rajin. Bila duduk rumah dia duduk dalam rumah, bila balik kampung ni duduk rumah buat hal dia pun ada juga. Jadi kita tak boleh judge sebenarnya lah tabligh ni ikut orang. Sebenarnya dia punya asas tu dah betul, dah baik, cuma orang tu tak faham kot, dia tak dapat nak melaksanakan. Jadi sebab tu kadang-kadang ada jemaah daripada luar kan, dia datang dakwah. Jadi kita tengok dia ni orang kampung ni semua dah dia dakwah ke belum, datang jauh-jauh ni nak berdakwah kepada orang lain, kenapa dia tak pergi dakwah dekat kampung di sini, sedangkan Nabi sendiri kan diperintahkan untuk memberi dakwah kepada ahli kerabat dia dulu. Jadi sebenarnya pergi ke keluar-keluar ni kursus saja. Sebab susah kalau nak kursus di kampung sini ni, payah. Dia hantar kursus ke tempat lain. Jadi itu satu sudut lah. Kemudian kaitan hadis ini dengan tajuk kita, jadi untuk supaya Nabi menyelamatkan umat dia di akhirat nanti, syarat dia mesti beriman. Jadi sebab tu Nabi katakan pada akhirnya, engkau orang ni ahli kerabat aku, maknanya aku boleh tunaikan segala kehendak kamu. Dalam hadis yang lain dia kata akan ada, sebab hadis ni kan dia ambil sikit-sikit. Aku boleh tunaikan kepada kamu apa saja hak kamu di dunia ni lah, tapi kalau di akhirat, kalau kamu tak beriman, aku tak dapat tolong kamu. Aku hanya boleh tolong di akhirat orang yang beriman saja. Jadi kamu ni ahli kerabat aku, naklah kamu beriman. Termasuk kan Fatimah tu Nabi kata. Maknanya Fatimah sekalipun kalau Fatimah tak beriman, Nabi sendiri pun tak akan dapat tolong. Jadi ini hadis ini kaitan dia dengan hadis yang sebelum ni, iaitu untuk kita mendapat syafaat Nabi di akhirat, ditolong oleh Nabi, dimasukkan di bawah doa Nabi, maka syarat dia mesti beriman. Boleh lagi ya? Boleh lagi kan? Baru berapa minit lah. Kita berhenti sampai ada 100 lah kot. Hadis yang ke 100. Boleh ya? Boleh Ustaz, boleh. Yang ke-64, jasa Nabi SAW terhadap Abu Talib. Hadis yang ke-99, Anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu qala ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala na'am huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darki asfali minan nar. Daripada Al-Abbas bin Muttalib radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau dapat menolong Abu Talib sebab dia pernah melindungimu dan mengasuhmu? Rasulullah SAW menjawab, ya, dia berada di halaman neraka yang tidak dangkal ke tidak dalam. Dangkal tu dalam ke cetek? Dangkal kan cetek kan? Dangkal cetek kan? Yang tidak dangkal, yang cetek sepatutnya. Seandainya kalau bukan kerana aku, tentu dia berada di neraka yang paling dalam. Okay, ini ada satu isu. Dua isu lah. Satu isu Abu Talib. Jadi memang jelas Abu Talib itu dia tidak melafazkan kalimah syahadah apabila saat-saat kematian dia kan. Saat-saat kematian dia, Nabi pergi, Nabi kata, wahai pamanku, ucaplah kalimah la ilaha illallah, maka aku pasti akan berhujah di depan Allah dengan kalimah tersebut untuk menyelamatkan kau. Tapi ketika itu kan Abu Jahal and the gang duduk keliling, kata, "Hai Abu Talib, takkan kau tundukkan anak buah sendiri." Jadi Abu Talib pun katakan, kalaulah aku tak kerana aku khawatir dicaci, dimaki atau dikutuk oleh orang Quraisy, geng-geng akulah, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal dan geng tu, pasti aku akan ucapkan sekarang juga. Tapi kerana dia takut dicaci, dia katakan penakut, pengecut, tunduk kepada anak buah, akhirnya dia tak mengucap. Jadi di situ kan Nabi punyalah rasa tak puas hati kan. Nabi seolah-olah macam macam kenapa Abu Talib ni tak dapat ucap kan. Maka Allah turun ayat Quran tu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tak dapat bagi hidayah, petunjuk kepada orang yang kau kasihi, hanya Allah saja yang bagi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Nabi sampai tahap bila Abu Talib meninggal, Nabi air liur dia ke seluruh jasad Abu Talib.
kecuali tapak kaki dia. Kecuali kat tapak kaki Nabi tak sapu. Jadi sebab itulah itu pun tak pastilah sahih ke tidak yang tu. Tapi sebab daripada itu maka Abu Talib itu tidak akan bakar kerana siapa saja yang menyentuh badan atau apa-apa yang keluar daripada badan Nabi, api neraka tak akan sentuh dia. Jadi sebab tu Abu Talib diberi satu seksa yang paling ringan, iaitu ada 2-3 riwayat dia tak datangkan di sinilah. Kat bawah tu nanti dia beritahu satu hadis lagi, iaitu dipakaikan dengan terompah yang diperbuat pada neraka. Terompah neraka lah dia pakai. Sandal atau kasut ataupun terompah neraka. Sebab apa kan tapak kaki dia tak kena ilmu Nabi tu. Jadi dipakai yang terompah neraka menggelegak kepala otak dia. Panasnya terompah itu bila dipakai sampai otak menggelegak. Dan ada riwayat mengatakan bahawa di sini kan dia kata diletakkan di dahdahin minar, maksudnya di persisiran neraka. Maksudnya Abu Talib tu kaki dia saja pijak kalau macam pantai kan. Kalau kita kat pantai tu kita anggap lautan itu sebagai lautan api, maka kita duduk tepi pantai tu hanya kaki kita saja yang pijak air di tepi pantai tu. Tapak kaki kita saja yang pijak air tu, maknanya kita belum masuk lagi dalam pantai lah. Jadi Abu Talib diletakkan di situ. Dan ada riwayat mengatakan bahawa dipakaikan sandal lah di bawah hadis yang di bawah nanti, dipakaikan dengan terompah neraka dan menggelegak kepala otak. Dan itulah seksa yang paling ringan sekali. Kalau tak, Nabi kata pasti Abu Talib akan berada di bawah, di darkil asfali minan nar, lembah neraka ataupun jurang neraka yang paling dalam sekali. Tempat-tempat orang munafik dengan big guns lah. Seperti Firaun, Namrud, Abu Jahal, semuanya itu dan juga orang munafik. Fi darkil asfali minan nar, jurang neraka paling dalam sekali. Jadi di sini ulama mengatakan bahawa satu tentang Abu Talib lah. Adakah Abu Talib itu diseksa dengan api neraka, itu jelas. Hadis sahih dalam Al-Quran pun Allah disebut. Cuma ulama khilaf, adakah Abu Talib itu akan kekal dalam neraka atau tidak? Adakah Nabi Abu Talib lah, tidak ada orang yang membela Nabi seperti mana Abu Talib. Ketika Nabi hidup lah, ketika Abu Talib masih hidup, dialah yang membela Nabi dan tidak ada orang yang membela Nabi seperti mana belaan yang dibuat oleh Abu Talib. Sampailah dia meninggal. Jadi takkan orang yang membela Nabi takkan dapat apa-apa faedah kan daripada perbuatan dia tu membela Nabi SAW. Jadi ada khilaf, cuma ada satu orang mufti di zaman Wahabi dulu, namanya Syekh Zaini Dahlan, mufti Mekah. Di zaman awal-awal Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi itu dia muncul, Syekh Zaini Dahlan, mufti Syafi'i di Mekah ketika itu, dia ada keluarkan satu risalah. Saya ada kitab dia tu. Dia datangkan beberapa dalil bahawa Abu Talib tidak akan kekal dalam neraka. Dia bagi hujah bahawa sebenarnya Abu Talib itu beriman dalam hati dia, cuma dia tak sebut. Dia tak nak sebut kalimah itu supaya takut dia dicaci, dikutuk oleh kaum dia kan, oleh Abu Jahal dan geng. Tapi dalam hati dia sudah beriman sebenarnya. Sebab apa? Sebab dah tentulah sebab daripada perkataan dia tu ketika sebelum dia mati tu, dia sebut panjang, dia sebut antara yang dia sebut, dia kata sesungguhnya aku mengetahui bahawa agama Muhammad ini agama yang terbaik yang pernah diutuskan. Jadi dia pernah sebut benda tu. Jadi dah tentulah dalam hati dia tu beriman kepada Allah, kata Syekh Zaini Dahlan tu lah, wallahu a'lam. Itu salah satu pendapat, dia kata neraka tetap neraka tapi tidak akan dikekalkan kerana itu hak Allah Ta'ala. Kerana kita dalam akidah Asy'ariyah mengatakan kalau hati dia beriman walaupun zahir tak beriman, selagi tak buat perkara yang syirik, dia akan selamat di akhirat, maksudnya tidak akan kekal dalam neraka. Dan juga sekiranya Allah Ta'ala ingin memasukkan Abu Talib dalam syurga pun, siapa yang boleh halang? Siapa yang boleh halang? Siapa yang ada hak untuk komplain? Kan? Itu ada, cuma khilaf dengan jumhur lah. Khilaf dengan jumhur ulama. Jumhur ulama kebanyakannya kata di neraka dan sebahagian kata tawakuf, tak tahu kan. Zahirnya menunjukkan surga neraka lah. Tapi ada beberapa minoriti kalangan ulama kata Abu Talib ni dia tak akan kekal dalam neraka. Dia diseksa tapi dia tak akan kekal dalam neraka.
Kemudian hadis yang ke-100 tu an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimauhu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW dalam bersabda penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib, dia memakai sepasang kasut yang boleh membuatkan otaknya mendidih. Hadis sahih ni. Maknanya pakai dua na'lain tu, sandal ataupun terompah lah, kasut lah daripada neraka yang menyebabkan kepanasan dia sampai mendidih otak dia. Jadi itu hadis mengenai Abu Talib lah. Jadi menunjukkan juga bahawa seseorang, kalaulah kita ambil pendapat yang mengatakan bahawa orang kafir itu akan kekal dalam neraka atau masuk neraka ataupun kekal, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu boleh memberi keringanan azab kepada dia di akhirat. Jadi persoalan kan, orang tanya orang kafir kalau dia buat baik, adakah dia akan dapat balasan di akhirat? Jadi Imam Nawawi dalam syarah dia beritahu antara balasan yang Allah Taala berikan kepada orang kafir di akhirat nanti ialah diringankan azab dia. Tetapi kekal selama-lamanya, lama-lama itu ijma' lah. Ijma' ulama mengatakan kekal selama-lamanya dalam neraka. Cuma beza dia orang kafir yang baik seperti contoh Abu Talib ni, kalau dia kafir lah, kalau menurut pendapat jumhur, maka dia akan mendapat seksa paling ringan. Jadi begitu juga orang kafir di dunia ni, kalau dia banyak buat kebaikan, selain daripada Allah Ta'ala balas kebaikan dia di dunia, dan dia juga akan dikurangkan atau diringankan azab dia di akhirat. Wallahu a'lam. Soalan. Ustaz, anak-anak yang belum balik, anak orang kafir macam mana Ustaz? Status dia? Dia anak budak yang belum balik, maka dia dianggap bukan mukallaf. Siapa sajalah kanak-kanak yang belum balik, maka dia dianggap ghairu mukallaf. Dia bukan mukallaf, dia tidak dibebankan dengan syariat. Maksudnya dia pun tak diwajibkan beriman ataupun apalagi wajib solat, puasa, zakat, tak wajib. Okay. Sekarang masalahnya apabila ada anak kecil yang meninggal dunia yang belum sampai umur baligh, dia mati. Bila dah tentulah dia ni tidak ada kewajipan, dia bukan mukallaf. Okay. Sekiranya anak tersebut anak orang Islam, maka ulama sepakat mengatakan bahawa anak orang Islam dia mati dalam keadaan beriman kerana dia ikut kepada mak ayah dia. Ikut mak ayah dia beriman, jadi dia dianggap orang beriman juga. Maka dia akan masuk syurga lah. Kemudian anak orang kafir. Anak orang kafir yang pertama dia mati sebelum umur baligh, maka dia belum mukallaf. Okey. Adakah nasib dia sama juga seperti anak kecil orang Islam yang mati ikut iman mak ayah dia? Adakah orang kafir pun dianggap yang mati kecil itu dia akan ikut mak ayah dia? Kalau mak ayah dia kafir, mana dia pun kafir juga masuk neraka? Ada lebih kurang 21 khilaf. Ada lebih kurang dalam 21 pendapat. Saya tak ingatlah, banyak sangat khilaf ni. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan kedudukan mereka. Yang pertama, ada yang mengatakan mereka itu selamat. Maksudnya tak masuk dalam neraka, masuk syurga. Okey. Kemudian kalau masuk syurga itu, adakah masuk syurga macam biasa? Atau macam mana? Ada yang kata masuk syurga dijadikan pelayan-pelayan seperti wildanun mukhalladun, kan dalam surah Al-Waqiah tu Allah sebutkan wildanun mukhalladun. Pemuda-pemuda, anak-anak yang akan menjadi pelayan-pelayan di syurga. Waiter-waiter lah dan waitress kalau anak perempuan. Ada yang pendapat kata mereka akan diuji di akhirat. Di akhirat nanti mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memerintahkan mereka supaya masuk neraka. Allah kata, pergi masuk neraka. Jadi sebahagian akan masuk neraka. Berlari nak masuk neraka ni. Maka ketika dah sampai kat neraka, Allah kata, tunggu, cukup berhenti. Kemudian ada sebahagian tak pergi.
Lepas tu dia kata, ada yang kata, ya Allah, Allah tanya, kenapa engkau bila ditanya tentang masuk neraka, kamu takut masuk neraka, tapi bila aku suruh pergi, masuk neraka, kenapa engkau berlari masuk neraka? Dia kata, ya Allah, aku di dunia tak ada kesempatan untuk taat kepada engkau, biarlah di akhirat ini, aku at least, aku taat perintah engkau, engkau suruh masuk neraka pun, aku masuk neraka juga. Dia kata, okey, kalau macam tu, aku akan ampunkan engkau masuk ke dalam syurga. Begitu juga yang tak pergi, kata, ya Allah, kami tahu engkau maha pengasih, maha penyayang, maka kami tahu engkau pasti tak akan mengazab kami kerana kami ini masih belum lagi balik, maka masuk neraka, masuk syurga juga. Ada pendapat macam tu. Ada pendapat mengatakan bahawa mereka akan ikut mak ayah mereka masuk neraka. Ada yang akan mengatakan bahawa mereka akan masuk syurga khusus, bukan syurga amal kerana mereka tidak ada amal. Dan macam-macam pendapat lagi sampai 21 pendapat. Dan yang paling rajih, pendapat yang paling muktamad ialah tawakuf. Tawakuf tu maksudnya tak tahu apakah nasib mereka di akhirat kerana tidak ada dalil yang jelas. Boleh? Ada lagi soalan? Untuk kes yang bunuh diri tu Ustaz. COVID tu? Okey, tentang COVID tu saya ambil solat, petugas COVID tak solat, tak ambil uduk semua tu. Bukan. Saya yang boleh yang tu. Okey. Boleh. Saya dah forwardkan kepada ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang ni lah. Jadi memang biasa yang saya selalu sebutkan dalam bab tu kita ada hukum. Kita ada hukum fiqh yang muktamad misalnya dalam mazhab Syafi'i kan. Dan begitu yang kedua kita ada fatwa. Kita ada fatwa dan yang ketiga qada. Qada ni keputusan hakim di mahkamah. Jadi tiga-tiga ni berbeza. Jadi boleh saja saya nukilkan beberapa pendapat. Ulama mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu dia menunaikan solat tanpa wuduk dan tanpa tayamum, maka di situ dia dianggap faqidut tahurain, maksudnya dia kehilangan dua suci. Maknanya dengan air pun dia tak boleh bersuci, dengan debu tanah tayamum pun dia tak boleh bersuci. Maka kalau sekiranya dia sembahyang, maka dia dianggap menghormati waktu, maka dia wajib untuk qada. Tapi ada seorang orang mufti tu kononnya lah, dia mufti Malaysia, mufti dunia kan. Kononnya dia tunjuk hebat dia pun keluar fatwa lah, kata tak payah ambil wuduk, tak payah tayamum. Tahu kan siapa tu? Jadi baru-baru ni yang latest ni saya dapat yang maklumat yang sebenar. Sebab apa? Ketua petugas COVID, salah seorang daripada doktor ketua petugas COVID sini kata isu itu tak jadi masalah. Sebab apa? Dia kata dah tentu petugas COVID itu walaupun tak boleh buka PPE dia tu kan. Kalau dia nak berak, dia tak buka ke tak buka tanya. Kalau dia nak kencing, dia nak berak, agak-agak dia buka tak pakaian dia. Kalau dia nak makan, agak-agak dia buka tak pakaian dia. Dia kata kalau nak berak, nak kencing pun boleh buka, nak makan pun boleh buka, habis nak sembahyang tak boleh buka. Nak ambil wuduk tak boleh buka. Dia kata dia sendiri sebagai ketua, salah seorang ketua tim petugas COVID ni, dia kata kami bila sembahyang kami buka, kami ambil wuduk sembahyang, tak ada masalah isu tak payah buka, tak boleh buka. Habis tu nak berak kena berak dalam seluar. Berak patutnya dia bagi fatwa kata berak dalam seluar tak payah basuh. Habis tak boleh buka langsung pakaian. Kalau berak, kencing, makan pun boleh buka, takkan sembahyang yang wajib itu tak boleh buka ambil wuduk. Dia ni doktor tu sendiri yang kata. Jadi tak payah layan fatwa-fatwa tu. Boleh buka, ambil wuduk, sembahyang. Lepas tu pakai balik. Tak ada masalah. Kalau tak, nanti nak berak pun tak boleh buka kalau macam tu. Jadi tak ada isu sebenarnya. Buka aje. Yang tak nak buka tu alasan pemalas, memang tak suka sembahyang. Dah tentu dia nak berak, dia buka betul. Mana ada larangan, tak boleh. Kalau kamu nak berak pun tak boleh buka. Kamu berak dalam seluar dan tak payah basuh. Nanti lepas 4 jam, selepas tugas baru besok. Ada ke cakap macam tu? Dah tentu dia nak terberak, dia akan buka, dia akan basuh punya. Buka semua pakaian dia. Jadi kalau untuk berak makan pun dia buka, takkan untuk ambil wuduk dia tak boleh buka, nak sembahyang dia tak boleh buka. Ini doktor tu sendiri yang bagi tahu. Jadi terus yang bagi fatwa tu terus tak tahulah, dia terdiam, tak tahu apa dia jawab, wallahualam. Tak ada isu pun sebenarnya di kalangan petugas. Yang isu kononnya nak tunjuk bagi fatwa siapa paling hebat bagi fatwa menyelesaikan masalah ni. Dia tak pernah turun lapangan, tak pernah tahu apa yang berlaku.
Dia pula yang kecoh. Jadi orang yang terlibat sendiri kan, dia boleh fikir, alah takkan aku nak semayang pun tak boleh buka. Sedangkan nak berak, nak makan boleh buka, semayang tak boleh buka pula. Kenapa? Tak ada isu sebenarnya, tak ada isu. Orang yang buat isu tu mungkin dia malas nak semayang, dia ni malas nak buka, ada isu lah boleh tak payah ambil uduk, tak payah tayamum semayang. Tak ada isu. Dia sebab apa? Uduk ataupun tayamum ditinggalkan itu betul-betul uzur syar'i yang menyebabkan dia mati. Maknanya kalau dia nak berak pun tak boleh buka pakaian, dia nak makan pun tak boleh buka pakaian. Itu bolehlah tak ambil uduk. Ini berak, makan, buka boleh. Nak semayang tak boleh buka. Wallahualam lah, setakat tu lah apa yang latest yang saya dapat respon daripada kes tu. Yang lain? Ada soalan lain? Tadi apa nak tanya ni, Fauzi? Berkenaan bunuh diri, Ustaz. Memang yang macam dekat negara-negara dulu, yang dululah, yang masa perang tu kan, yang kata orang Islam bom diri dia sendiri tu kan. Sebab kalau memang niat dia tu, kalau memang ada keluar fatwa yang kata dia tak consider syahid ke apa kan. Tapi kalau keadaan yang macam pada dia terdesak ke apa ke, ataupun adalah benda-benda yang mungkin pada dia tak tahulah, mungkin dia nak menyelamatkan orang Islam daripada something ke kot. Dia bomkan diri dia tu. Dia hukum asal bunuh diri ni tak boleh, haram. Hatta kalau kucing kita, kalau contohnya kucing kita tu kan sakit teruk, kita kesian kat dia, kita bunuh dia lah lebih baik daripada biarkan dia hidup sengsara, pun tak boleh, haram. Biar dia mati sendiri. Tak boleh kita bunuh. Tapi di sini macam pengorbanan yang dibuat oleh sahabat contohnya kan. Pengorbanan yang dibuat oleh sahabat itu maknanya dia merempuh musuh-musuh yang terlalu ramai untuk menyelamatkan Nabi satu dalam perang Uhud kan. Jadi itu memang dari segi zahirnya nampaknya bunuh diri lah. Maknanya seorang-seorang pergi berjuang dah tentu mati punya. Jadi adakah benda tu boleh dikiaskan dengan dia mengebom, pengebom mati kan, dia bom diri dia untuk membunuh musuh. Jadi dia tengok kepada impact dia tadilah, maknanya dia menggadaikan nyawa dia itu demi untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain, itu bolehlah. Sekiranya tidak ada cara lain lagi dah. Maknanya dia korbankan nyawa dia untuk menyelamatkan nyawa yang lebih banyak, itu boleh. Tapi kalaulah dia sekadar nak pengebom berani mati itu, dia nak pergi kedutaan, pergi bom, padahal kedutaan tu pun bukan buat apa pun. Tak ada buat apa-apa pun kepada orang Islam kan. Kecuali dalam medan pertempuran macam tu memang dia terpaksa mengambil langkah untuk membunuh diri dia demi untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang lain. Itu kalau kias itu sahih, kias yang dikiaskan kepada sahabat-sahabat Nabi yang pergi merempuh musuh seorang diri yang memang confirm akan mati ni lah. Mana boleh seorang diri kan lawan. Contohnya ada satu kisah ketika perang yang dipimpin oleh sebelum Khalid Al-Walid datang untuk membantu umat Islam ketika berperang dengan Nabi palsu tu, Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab punya tentera ni 40,000, orang Islam 3,000 je. Jadi sikit. Jadi mereka agak dan Musailamatul Kazzab punya tentera ni ada kubu benteng yang kuat. Jadi umat Islam tu hampir kalah. Tapi akhirnya mereka dengan semangat yang kental, dia orang serbu balik. Akhirnya tentera Musailamatul Kazzab tu berundur masuk ke dalam benteng, dan benteng ni kukuh, susah nak ditembus. Sahabat pun bilangan ramai juga yang mati dan tak mampu nak lempuh benteng tu. Maka salah satu orang sahabat tu yang dia dah tercedera dah parah, dia kata, engkau orang ikat aku macam dekat lastik tu kan. Buat macam lastik tu, ataupun kau cara macam manalah, buat lambung aku masuk ke dalam kubur tu, aku akan bukakan pintu kubur tu.
Dan ketika masa yang sama 40,000 tentera Muslimah sedang mengacurkan anak panah. Anak panah untuk attack siapa saja yang mendekati kubur tu. Akhirnya sahabat semua setuju, campak dia. Ketika dia dicampak, 40,000 anak panah datang. Fuh. Tapi dia kenalah anak panah tu, tak adalah kena 40,000 kan, kenalah sebahagian. Kena, tapi dia sempat masuk dalam, jatuh dalam kubur tu, dia cepat-cepat lari, buka pintu kubur tu. Dan umat Islam di luar masuk kumpul. Dia matilah. Itu kira bunuh diri tu kan. Jadi kalau dikiaskan pada bab tu, bolehlah demi untuk menyelamatkan agama Islam dengan situasi macam tu. Jadi maknanya itu tak dikira bunuh diri lah. Maksudnya dia menggadaikan nyawa dia untuk menyelamatkan Islam. Cuma yang pengebom bunuh diri itu situasi dia sama ke tidak, itu ke situ yang susah tu nak kiaskan tu. Maknanya kita pulang apa, kita serahkan kepada Allah Taala lah. Kalau apa yang dia buat tu sama macam apa yang sahabat buat, maka insya-Allah lah dia selamatlah. Tapi kalau dia buat tu sebenarnya tak perlu pun buat macam tu, tapi dia buat juga, tapi sekiranya dia buat dalam keadaan jahil, tak adalah sampai dia murtad. Tak ada sampai dia murtad. Cuma perbuatan itu adakah dianggap syahid atau tidak tu macam sahabat tadi buat kan. Itu Allah Taala lah, kita serahkan kepada Allah Taala. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain soalan? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ni, kan selalu kita dengar kan, kita bertanggungjawab dengan dosa ke apa-apalah yang dilakukan oleh kaum kerabat kita lah, tanggungan kita terutamanya anak isteri kan. Okay. Ayat Quran pula ada yang kata tak ada manusia yang bertanggungjawab dengan dosa orang lain. So macam mana Ustaz? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Okay. Lepas tu macam mana? Macam tak clear antara dua tu. Boleh Ustaz tolong jelaskan sikit? Okey, itu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pun dia pernah syarahkan. Ada orang di kalangan sahabat pun kata macam tu. Maka Siti Aisyah pun dia kata maknanya ahli keluarga dia, contoh yang dalam hadis tu maknanya siapa yang menangisi mayat yang meninggal dunia, maka mayat itu akan diseksa. Jadi orang lain buat dosa, orang lain yang tanggung kan, betul? Jadi di sini Siti Aisyah mengatakan bahawa benda tu tak benar, benda tu tak betul. Sebab lepas tu Siti Aisyah baca ayat tu, wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada seseorang pun yang akan menanggung dosa orang lain. Cuma di sini apabila kita ada kewajipan mendidik anak, mendidik isteri kita, mendidik anak-anak kita, itu wajib. Wajib bagi seorang suami, bagi seorang bapa itu, dia mendidik anak-anak dia, mendidik isteri dia, siapa sajalah yang di bawah tanggungan dia, dia wajib. Jadi kalau contohnya kita dah suruh isteri kita tutup aurat, tapi isteri kita tak nak tutup aurat. Kita suruh anak kita semayang yang dah balik, kita dah ajar dia, dah suruh dia, tapi dia tak buat juga. Maka kita tidak menanggung dosa dia. Kita tidak menanggung dosa dia. Yang selalu orang kata tanggung dosa itu apabila dia tidak menjalankan kewajipan dia. Dia tak tegur isteri dia tak tutup aurat. Dia tak tegur anak dia tak solat. Dia tak tegur anak dia buat maksiat. Dia biarkan saja. Jadi dia berdosa, bukan dosa kerana kalau contohnya anak dia tak solat, dia pun dapat dosa tak solat. Tak. Dosa dia kerana dia tidak menegur dan tidak mengajar anak dia untuk solat. Begitu juga kalau isteri dia tak pernah tegur isteri dia tak tutup aurat, dia tak pernah suruh isteri dia tutup aurat, maka dia berdosa juga, bukan kerana dosa dia tak tutup aurat. Dosa dia kerana dia tak menjalankan tanggungjawab dia, tak mendidik, tak menyuruh. Jadi timbul isu di sini, kekerapan itu macam mana? Takkan setiap hari nak suruh kan, letih lah kan, hari-hari dia suruh. Jadi itu bergantung kepada adat lah, maknanya secara uruf, secara adat, kebiasaannya kan, manusia ni dia lupa. Sebab tu kan azan disyariatkan, sunat azan sahih 5 waktu. Bukan orang kita tak tahu kan, subuh akan semayang, zuhur semayang. Jadi azan juga, satu hari 5 kali azan. Semua orang dah tahulah kalau pagi kena sembahyang subuh, tengah hari sembahyang zuhur, petang sembahyang asar, maghrib, isyak kan. Tapi kenapa azan juga?
Setiap hari disuruh azan. Jadi di situ ulama kata kita kena sentiasa, kita jangan putus asa, sentiasa kita kena tegur dan kita kena mengajar ilmu tu wajib lah. Maksudnya kalau kita tak mampu ajar ilmu, kita usahakanlah apa cara sekalipun, zaman sekarang kan mudah kan. Jadi kita kena pastikan yang anak bini kita dapat ilmu fardu ain supaya dia dapat menunaikan, dan juga wajib kita bagi tahu kat dia kalau tinggal sembahyang berdosa masuk neraka, kalau tu buka aurat berdosa masuk neraka, kita kena bagi tahu lagi dan lagi. Semampu kita lah, semampu kita. Dan setiap hari tu kita kena pesan sampailah kita mati. Maka kalau dia buat juga, dia tak semayang juga, dia tak tutup aurat juga, maka itu bukan tanggungan kita, kita dah selamat dan tunaikan jawab. Ini masalahnya kita biarkan, kita pun putus asa kan, aduh, lantak engkau lah, suka tinggal lah, tak nak semayang, tak nak tutup aurat, boleh apa aku, itu nanti kena akan cuma kadar dia itu wallahualam semampu kita lah, semampu kita kena sentiasa tegur anak isteri kita, jiran kita dan sebagainya lah, termasuk jiran kawan juga. Jadi kita kalau jiran kita besok di akhirat dia orang akan tuntut, ya Allah, Fauzi tiap-tiap waktu pergi semayang tapi tak pernah pun dia ajak aku pergi semayang, ya Allah. Maka Allah tanya Fauzi, kenapa kau tak ajak dia? Tak tahulah, saya bukan jemaah tabligh, dia kata. Jadi dia orang akan tuntut, mak akan tuntut ayah, mak akan tuntut anak akan tuntut mak, isteri akan tuntut suami tuntut isteri, semua saling akan menuntut, jiran akan tuntut jiran, orang kampung akan tuntut, semua akan saling menuntut nak melepaskan diri di akhirat nanti. Jadi kalau kita dah tunaikan tanggungjawab kita, terutamanya yang paling dekat lah, anak, isteri, keluarga yang terdekat, jiran dan sebagainya, insya-Allah kita ada jawapan. Jadi kalau kita tak mampu pun, saya dah panggil lah jemaah tabligh suruh dia pergi, tapi dia tak nak pergi juga, macam mana? Jadi kita kena sediakan jawapan lah itu. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar ini hukum dia fardu kifayah. Hukum dia fardu kifayah. Kalau dah ada orang lain buat, maka yang lain tak payah. Cuma kadar dia tu. Ulama kata kalau kadar maksiat itu terlalu banyak, maka hanya dibuat oleh sebahagian saja, tak mencukupi, maka kita tetap akan bertanggungjawab. Alhamdulillah, clear Ustaz. Jadi kita ada yang lain? Kalau kita selemah-lemah iman Ustaz, kita doa je, doa hidayat boleh? Terjawab daripada Allah Ta'ala. Tapi kita tak adalah berdosa kerana dia tak semayang. Cuma apa jawapan yang perlu kita bagi kan? Untuk kita langsung kita tak tegur dia kan? Dia akan heret ni. Kalau lelaki ada 4 wanita akan heret dia masuk neraka. Lelaki 4 wanita akan heret dia masuk neraka. Yang pertama mak dia, yang kedua isteri dia, yang kedua adik perempuan dia, yang ketiga anak perempuan dia. 4 orang ni akan heret lelaki yang masuk neraka kalau kita tak tunaikan tanggungjawab ini. Tu jelas dalam Quran disebut tu, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Masing-masing akan tak selamatkan diri masa tu, tak kira suami ke, isteri ke, anak ke, mak ke, ayah, masing-masing. Kalau boleh satu dunia ni dia nak salahkan, nak selamatkan diri dia. Dia nak blame semua manusia, nak selamatkan diri dia di akhirat nanti. Benda simple je, kita jom semayang, engkau ni apalah, jomlah semayang, cukuplah. Besok lagi, jom semayang, kau ni bila lah, cukuplah. Tak adalah Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kami datang dari masjid, kami ni untuk silaturahim, tak payah, tentu pun tak apa. Kita jom masjid, kau ni alah, jom masjid, cukuplah. Tapi kalau anak isteri kena berhikmah lah, dengan cara yang hikmah. Allah katakan dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan hikmah, kebijaksanaan dan mau'izatil hasanah. Idfa' billati hiya ahsan, tunaikan dengan terbaik, dengan jalan yang terbaik. Semampu kita, selemah-lemah iman tu itu modal terakhir. Ada lagi?
Ada lagi? Cukup? Okey, setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan, kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.